Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada yang terhormat Tuan Nazim Masjid Syakir ini yang saya hormati dan saya kasihi, pada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah, para masyayikh di masjid yang mulia ini, pada segenap hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat melangsungkan jamaah solat subuh. Selawat dan salam pada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mendapatkan syafaat uzma beliau. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah, kita masuk ke surat 50, iaitu i'tiqad kaum mulhid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. I'tiqad kaum mulhid. Mulhid tu apa? Mulhid tu kalau bahasa Arab al-hada yulhidu fahuwa mulhidun. Tu tulisan Arab dia. Saraf dia al-hada yulhidu ilhadan fahuwa mulhid. Mulhid ini makna dia orang yang menolak atau tidak beriman atau menentang atau melawan Allah Subhanahu wa taala. So dia orang-orang yang tidak menerima ketuhanan. Kalau zaman sekarang ni istilah mulhid lebih dekat dengan atheism. Atheism berarti orang yang tidak menerima konsep ketuhanan. Berbeza dengan Nasrani. Nasrani mereka ada agama dan agama dia agama samawi. Walaupun mereka berada di luar jalur kebenaran, luar daripada hidayah, tapi mereka masih percaya dengan konsep ketuhanan. Dalam arti mereka menerima adanya pencipta. Agama Yahudi juga sama. Jadi mereka percaya wujudnya Tuhan. Hanya saja mereka tak menerima Nabi Muhammad SAW. Dan ini menyebabkan mereka bukanlah termasuk orang-orang yang selamat, najin di akhirat kelak. Tidak, mereka tidak selamat. Tapi kalau mulhid ini lebih parah lah. Sebab dia tak percaya konsep ketuhanan sama sekali. Ini adalah mulhid. Tapi apabila berbicara tentang mulhid, apabila kita berbicara tentang mulhid di dalam kitab Al-Firaq, dia bermaksud dengan golongan-golongan yang sesat. Ini yang dimaksudkan di dalam kitab ini. Jadi kita berbicara sesuai konteks kitab. Maka apa dia kata? Syahdan adalah kaum yang bersufi-sufi dirinya itu, mereka itu amat sesat. Okey, tengok. Bukan dia nak menolak tasawuf, bukan dia nak menolak sufi, tapi dia kata-kata dia bersufi-sufi. Bersufi-sufi ini dari bahasa Arab dipanggil dengan golongan mutasawwifah. Mutasawwifah ini tasawwafa, berusaha untuk menjadi sufi secara root bahasa dia. Diterjemah dalam bahasa Melayu, bersufi-sufi lah. Macam nak jadi sufi tapi tak sufi. Macam itulah lebih kurang. Berlagak sufi tapi tidak sufi. Jadi diistilahkan Syekh Arsyad Banjari bersufi-sufi. Ini. Jadi adalah kaum yang bersufi-sufi dirinya itu, mereka itu amat sesat. Golongan mutasawwifah. Jadi ada di dunia ini golongan yang kononnya macam sufi tapi tidak sufi. Jadi kita tahu ada sebahagian daripada mereka menggunakan agama demi kepentingan peribadi. Ada sebahagian dari mereka
menyangka inilah agama tapi tertipu. Imam Ghazali sebut di dalam kitab Ghurur Ihya Ulumuddin. Ada orang jadi menamakan dirinya tasawuf sufi tapi kerjanya adalah mengkafirkan orang lain. Ini bukan sufi. Mencarut marut, ini bukan sufi. Ini contohnya. Lalu tiada patut dinamainya dengan nama sufi. Kerana sufi ini golongan terhormat. Jangan pula kita tergelincir menjadi golongan yang ni geng sufi, geng tarekat, sesat. Tak boleh. Itu pun tak boleh. Kerana apa? Kerana tasawuf itu sabit. Sabit di dalam Al-Quran dan Sunnah. Mungkin dengan nama yang lain, kenapa tak boleh? Ilmu kalam pun bukan daripada Al-Quran dan Sunnah namanya, tapi ilmunya ada. Ilmu mustalah hadis, hadis sahih, hadis maudhu', hadis hasan, hasan li ghairihi, sahih li ghairihi, munkar, tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi ilmu itu diterima di dalam pengajian Islam. Kenapa? Kerana ilmu itu digunakan untuk menjaga sunnah. Maksud dia menjaga sunnah daripada yang palsu masuk ke dalam, daripada yang sahih dituduh palsu. Contohnya. Jadi tasawuf juga sama. Ibaratnya kita sebut tasawuf ini adalah ilmu yang ada di zaman Rasulullah SAW tapi without a name, tanpa ada nama. Ajarannya ada. Kalau zaman Rasulullah SAW, menurut hadis Jibril diterjemahkan dengan istilah ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, sesungguhnya pasti Allah SWT maha melihat engkau. Ini dipanggil dengan maqam muraqabah dan maqam musyahadah, atau maqam khauf dengan maqam mahabbah. Maqam mahabbah dan maqam khauf ini bahagian daripada maqamat ilmu tasawuf. Jadi sebab itu ilmu tasawuf ni ilmu yang wajib. Fardu ain tak? Fardu ain. Menurut ulama fardu ain. Buktinya Al-Imam Ibnu Ashir Al-Maliki, ulama besar di Universiti Al-Qarawiyyin abad ke-11 Hijriah. Dia kata apa? Mempelajari ilmu tasawuf ini min ulumid darurah. Min ulumiddin bid darurah. Termasuk dari ilmu-ilmu agama secara pasti. Di dalam kitab dia Al-Mursyid Al-Mu'in. Cuma dia. Kadar dia tertentulah yang mana yang fardu. Kalau yang fardu ain ni untuk membesarkan jiwa, menghilangkan penyakit ghibah, nifaq, riya yang memang sabit dalam Al-Quran dan Sunnah, ini adalah perbuatan maksiat hati yang wajib dilawan, wajib dibersihkan, maka ini jelas fardu ain. Kerana seseorang itu walaupun dia solat tapi bila disertai dengan riak, ketahuilah sesungguhnya Allah SWT tidak akan menerima solatnya. Macam tu. Kalau berbicara lebih dalam ilmu tasawuf yang zikir dia banyak ustaz macam ni, itu bukan fardu ain. Itu sesuai dengan keadaan orang tersebut. Kalau memang dia ini suka dan dah jatuh cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walau sesaat pun tidak berzikir, dia rasa rindu, gundah gulana, maka dia akan menuju ke situ lah. Lagilah bagus misalnya. Tapi ada orang mungkin tak sampai derajat itu, maka tak fardu baginya. Samalah pelajaran fiqh. Fiqh ni ilmu wajib, wajib, fardu ain. Bab mana? Bab solat, puasa, wudu. Ini fardu ain. Kalau tuan-tuan tanya, Ustaz, apakah akad murabahah ni sah ke tak sah? Selagi tuan-tuan tak buat murabahah, tak payah tahu hukum pun tak apa.
Budak kecil tanya apa hukum dia nikah ni wajib ke, sunat ke, haram ke, makruh ke. Bagi budak kecil tu belum waktu nak kahwin. Wajib ke tahu? Tak wajib. Itulah jawapannya. Dia belum kahwin. Contoh lain, budak lelaki, bukan budak lah, orang dah tua, dah besar. Dia kahwin dengan isteri dia seorang ustazah. Kalau ustazah ni okeylah, selamat. Kan? So dia tak payahlah nak belajar ilmu keperempuanan. Maka tak wajib dia belajar ilmu haid, keluar berapa hari, maksimum berapa hari, minimum berapa hari, istihadah itu bila dia kena mandi, bila dia kena ni. Itu tak wajiblah untuk dia pelajari. Tapi bagi perempuan wajiblah, sebab dia nak tahu bila dia haid, bila dia tak haid, bila dia ni, dia ada peraturan dia. Dan ini adalah ilmu yang sudah jarang dijelaskan pada hari ini. Sehingga di sekolah-sekolah terutamanya terjadi salah faham. Cara untuk haid, cara mengatur hukum hakam solat dalam haid. Misalan dia. Ini fardu ain dan tidak fardu ain. Hanya lebih utama dinamainya dengan kafir atau fasik. Maksudnya golongan mulhid yang bersufi-sufi ini yang jatuh atau dipanggil dengan kafir atau fasik. Jadi ada di kalangan mereka yang dah jatuh dalam kekufuran. Ada di kalangan mereka yang jatuh ke dalam kefasikan sahaja. Kefasikan berarti sesatlah. Ini maksud dia. Fasik itu orang yang banyak berbuat dosa besar. Yang pertama kaum Murji'ah. Yang kedua kaum Auliyaiyah. Murji'ah ni yang baru kita jelaskan minggu lepas. Tak kisah hukum hakam. Bagi dia tak ada dosa. Kan? Dan Auliyaiyah, iaitu konsep mungkin kepercayaan dengan konsep bahawa dialah wali halal segalanya. Mungkin seperti itu. Sihru akhih. Ada satu golongan bernama sihru akhih. Yang keempat, ibahiyah. Kaum ibahiyah, kalau menurut Hadratus Syekh Hashim Ash'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama di Indonesia, golongan ibahiyah ni siapa? Yang pada zaman beliau adalah golongan yang dah jadi sekular, dalam erti dia sudah menolak agama, menganggap agama ini tidak relevan. Dia dah jadi moden. Kalau contoh kita ni adalah seperti kaum muda, golongan kaum muda Turki. Apa dia panggil? The Young Turks. Kamal Atatürk dan lain-lain yang tak payahlah solat, khamar tak perlu diharamkan dah. Dah tak payah pakai baju Islami, tukar fashion terus jadi barat, kan? Wajibkan orang tak boleh pakai jubah, tak boleh pakai kopiah. Azan kena pakai bahasa Turki, tak boleh pakai bahasa Arab. Quran tak boleh baca dah. Contoh dia. Ini dia panggil dengan the Young Turks ni. Ini yang dimaksud dengan ibahiyah. Difahami oleh ulama, ibahiyah adalah juga golongan liberal pada hari ini. Tapi bukan setakat nama, tapi dengan esensi yang benar. Dalam erti golongan liberal yang mungkin sudah merasa bahawa tidak lagi berkewajipan untuk mengamalkan ilmu-ilmu fiqh. Kerana bagi dia ada istilah Allah SWT ni maha penyayang. Bila maha penyayang, takkanlah manusia yang ada sifat sayang pun boleh ampunkan hamba dia masuk dalam syurga. Apalah lagi Allah SWT. Akhirnya dia menghalalkan yang haram, tak apa. Atau golongan lain di kalangan liberal, dia kata solat dah tak wajib. Kenapa solat dah tak wajib? Kerana solat itu, yang wajib itu, yang dalam Al-Quran hanyalah aqimus solah, dirikanlah solat dengan makna doa. Kerana kalau kita buka kamus, as-solatu ay ad-doa. So tak payahlah solat macam ni, cukup doa tu dah cukup. Macam agama-agama lain. Ini kesalahan besar, tuan-tuan. Inilah kesalahan besar. Tapi ada. Saya nak beritahu, ini ada
Golongan seperti ini. Yaitu yang kelima, kaum haliyah, keadaan haliyah. Kaum huriyah, kaum waqi'iyah, kaum mutajahiliyah. Mutajahiliyah ni buat jahil. Jadi jangan belajar supaya tak wajib. Kaum mutakasaliyah. Ni geng golongan pemalas. Mutakasaliyah. Takasul tu apa? Malas. Jadi geng pemalas ni maksud dia apa? Maksud dia solat, malaslah solat. Puasa, malaslah puasa. Zakat, malaslah puasa. Semuanya malas. Ni penyakit paling besar. Kaum ilhamiyah. Dia menganggap dia dapat ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bawa syariat baru. Hululiyah. Dia kata Tuhan dengan manusia, Tuhan dengan makhluk bersenyawa. Ini sesat. Kufur. Kalau kata hulul. Kalau dengan makna hulul. Kafir tak kafir. Kalau dengan makna hulul itu kafir. Akan tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan pula menuduh kaum sufi, golongan tertentu sebagai hulul. Ini penyakit yang besar, bahaya. Dalam sejarah umat Islam di alam Melayu ini terjadi sebuah kes besar. Dan ini fakta, mengikut fakta sejarah. Dan dikaji dan dah diterbitkan lama dah. Iaitu kita kenal Profesor Nakib Alatas. Kan? Itu ulama besar alam Melayu, besar Malaysia lah. Prof Nakib Alatas. Dia selesaikan isu yang besar. Iaitu apa? Dalam sejarah ada golongan sufi di Aceh bernama Syekh Hamzah Fansuri. Dengar kan? Syekh Hamzah Fansuri. Dia ada murid Syamsuddin Sumatrani. Jadi mereka ini ulama pada waktu itu fasih bahasa Melayu kerana orang Melayu, fasih bahasa Arab, belajar bahasa Arab, fasih bahasa Parsi kerana mereka bahasa ilmu pada zaman itu adalah juga Parsi. Jadi biasa mula Ali Qari dia baca Parsi, dia baca Arab. Ulama-ulama India, ulama-ulama Pakistan fasih Parsi, fasih Arab, fasih Urdu. Ulama Melayu fasih Arab, fasih Melayu, fasih Parsi. Jadi Syekh Hamzah Al-Fansuri, dia ini ada syair-syair sufi dia yang seolah-olah menunjukkan kononnya hulul. Kononnya adalah hulul ini seolah-olah dia itulah Tuhan, Tuhan itulah dia dan lain-lain. Tapi tidak seperti itu. Kerana dia seorang ulama yang dihormati, yang ibadah dia kuat, solat dia kuat, bertarekah dengan tarekah Qadiriyah. Ini sejarah. Lalu ketika meninggalnya Syekh Hamzah Fansuri dan anak muridnya Syamsuddin Sumatrani yang juga karang kitab Haqaiq dah ditahqiq pada hari ini, dah diterbitkan, meninggal, maka adalah beberapa murid-murid yang tidak faham ni atau murid kepada murid yang awam, yang tidak faham dan mungkin terjatuh dan tergelincir menjadi golongan hululiyah. Sampai macam tu yang membuat masalah. Maka datanglah Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Kalau kita dengar kan? Datanglah Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Dengan Syekh Nuruddin Ar-Raniri ini datang, maka dia mengeluarkan fatwa bahawa golongan-golongan wujudiyah dia panggil, ini adalah golongan yang kafir, sesat lagi kafir. Seperti golongan Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sumatrani. Dia keluarkan fatwa tersebut. Maka pada waktu itu, okeylah, berarti golongan sufi yang ini sesat.
Lalu pertikaian terjadi kerana kebanyakan umat Islam yang ada di Aceh, di Sumatera ketika itu adalah golongan Sufi. Kerana apa? Kerana tasawuf masuk di dalam alam Melayu untuk mengislamkan majoriti ulama Melayu dulu Sufi. Jadi jasa yang paling besar mengislamkan jazirah Melayu, Aceh, Sumatera, Tanah Melayu, Jawa dan lain-lain adalah tasawuf. Ini saya beritahu, tasawuf. Bukti dia apa? Salah satu bukti adalah kitab Sunan Bonang. Kenal Wali Songo Sunan Bonang. Dia panggil Primbon Bonang hari ini nama dia. Hetboek van Bonang. Itu bahasa Belanda. Jadi orang Belanda ni dah curi manuskrip tu zaman dulu lagi, zaman belum merdeka lagi, dah curi manuskrip. Dia kaji di University Leiden, ditahqiq. Ditahqiq tu maksudnya dia transkrip, dia terjemahkan dalam bahasa Belanda. Nah, ini ditulis, diterjemahkan bahasa Belanda dan dia ada bahasa Jawa asli tapi tulisan Rumi. So saya boleh bahasa Jawa, saya boleh baca lah kitab tu. Dan Sunan Bonang ketika berdakwah itu dah sebut dah dia pakai dua kitab. Nama dia kitab At-Tamhid. Menurut saya kitab At-Tamhid As-Salimi bermazhab Maturidi. Dan yang kedua kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Berarti Imam Ghazali pengaruhnya sejak awal dah masuk di alam Melayu. Seawal abad ke-8 Hijriah. 9 Hijriah. Kerana Sunan Bonang sezaman dengan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Abad ke-9 Hijriah. Nak masuk ke-10 Hijriah. Ini zaman sebelum Ibnu Hajar Al-Haytami. Zaman sebelum itu. Jadi hebat-hebat. Sufi. Maka pertikaian ini menjadi konflik. Dan tak boleh selesai. Satu kata sesat, satu kata tak sesat. Lalu Syekh Nuruddin Ar-Raniri pun karang kitab yang menjelaskan mana yang sesat, mana yang tidak sesat. Dan dia kata dalam kitab Hujjatus Siddiq, Hujjatus Siddiq, bahawa wujudiyah ini ada wujudiyah mulhid, ada wujudiyah yang muwahhid. Mulhid itu nilai dia. Wujudiyah, hululiyah, wujudiyah nombor 12. Boleh baca kan? Jadi ada wujudiyah mulhid. Ini golongan wujudiyah, wahdatul wujud, tapi yang mulhid, sesat, yang kafir kerana dia percaya Tuhan gabung dengan makhluk. Dan yang kedua wujudiyah muwahhidah. Golongan wujudiyah tapi yang ahli tauhid. To affirm the unity of Allah Subhanahu wa taala. Iaitu orang yang menentukan atau affirm berarti muwahhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia explain makna kedua-duanya. Lepas tu pertikaian itu masih ada sampai datanglah Syekh Abdul Rauf Singkil daripada Aceh. Dia pergi belajar di Mekah, mengaji dengan Syekh Ibrahim Al-Qurani, Makushashi, ulama-ulama besar. Kalau dari Morocco pada waktu yang sama, Syekh Abu Salim Al-Iyashi dan lain-lain. Dia pulang ke Nusantara dan membetul kembali naratif yang betul. Ini cerita dia. Dan ini dirakamkan oleh Prof. Nakir Alatas dalam tesis PhD dia. Jadi sebab itu tidak semua sufi ini sesat. Jadi jangan kita mudah menuduh. Itu maksud dia. So wujudiyah yang dimaksud seperti apa? Ada wujudiyah mulhidah, ada wujudiyah yang muwahhidah. So jangan mudah-mudah bila macam ni je kita tuduh seseorang itu sebagai hulul, sebagai wujudiyah. Tak boleh. So dia kena dinilai seperti apa? Kena nilai lebih detail oleh para ahlinya. Siapa para ahlinya? Kita ada Jabatan Mufti, kita ada AJK yang tertentu, AJK Akidah misalnya, yang akan menilai sebatas apa. Kalau di Negeri Sembilan kita ada Jilsah Turut As-Sufiyah. Mereka bertugas untuk menilai status orang seperti ini dalam kondisi seperti apa. Boleh didaftarkan ke tidak? Atau yang dia bawa ni merapu? Sebab memang ada pada hari ini, ada dan difatwakan dah.
Golongan yang mengaku-mengaku tapi ternyata sesat. Bahkan Negeri Sembilan sebagai negeri yang paling kuat bertorekoh, bertarekat, justru negeri yang apa? Yang pertama menggezetkan, menyesatkan, mewartakan fatwa sesatnya golongan yang mengarut-ngarut ini. Contoh dia. Dia termasuk kerana bila dia tahu ini dah jelas sesat, kalau diterima justru akan, kalau dibiarkan justru akan membuat kekeliruan kepada masyarakat dan akhirnya orang akan menganggap yang salah itu benar dan yang benar itu justru dituduh salah. Yang benar kena sebut benar. Itulah dia. So dia teliti sanad dia sahih ke tak, mutasil ke tak. Dia teliti guru-guru dia diiktiraf ke tak, perjalanan ilmu dia, bahasa Arab dia bagus ke tak, rujukan dia apa, ada ke tak ada, dari kitab ke daripada apa. Kalau rujukan baca Arab pun tak reti cakap banyak, ini namanya orang jahil. Orang jahil boleh ke jadi syekh? Mana boleh? Ini itu dia. Boleh, mustahil. Kalau jadi tambah bahaya. Itu contoh dia dan macam-macam syarat-syarat dia. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu yang ke-13, golongan mujassimah. Golongan mujassimah. Jadi Prof. Nakib Al-Atas tadi dia selesaikan isu ini dalam tesis dia, boleh baca. Tesis dia tu dah terbit, dah habis lah, tapi sekarang ni kena baca yang dah ada je lah, dia dah tak cetak lagi. Dan diterbitkan banyak karya-karya akademik pada hari ini yang menjelaskan dengan makna yang betul. Ini. Setengah iktikad kaum yang 13 ini terdiri daripada iktikad setengah kaum yang 72 itu. Jadi yang 13 ini itu adalah terdiri daripada iktikad setengah kaum yang 72 itu. Ada 72. Okey. Iktikad kaum Murji'ah. Adapun iktikad kaum Murji'ah, mereka beriktikad bahawa seorang hamba apabila ia sampai kepada martabat kasih akan hak Allah Subhanahu wa taala dan tiadalah yang dikasihinya yang lain daripada hak Allah taala, maka terangkatlah daripadanya taklif syarak dan segala ibadat, maka jadilah segala yang haram itu halal padanya. Dan lagi pula kata mereka itu segala fardu seperti sembahyang dan puasa dan barang sebagainya harus dikerjakan dan harus ditinggalkan. Maka setengah mereka itu tiada menutup auratnya, maka i'tikad dan pekerjaan yang demikian itu kufur semata-mata dan sesat. Ini betul. Cara kita nilai sebuah ajaran tasawuf itu benar atau tidak adalah melihat pada mizan syariat yang mujma' alaih, yang sepakat, bukan yang khilaf. Kalau khilaf tu bab lain. Jadi contoh dia, kalau ada orang tasawuf tarekat tapi di dalam solat jenazah dia tidak baca Fatihah, bolehkah kita sesatkan dia? Ustaz, kita belajar solat jenazah kena baca Fatihah, betul ke tidak? Belajar solat. Tapi dalam mazhab Hanafi, membaca Fatihah di dalam solat jenazah itu makruh. Dalam mazhab Hanafi. Maka ada beberapa thariqah daripada Damaskus, daripada India, yang mana memang di dalam solat jenazah dia tidak ada Fatihah. Sebab apa? Sebab dia mazhab Hanafi secara fiqah dia. Ialah daerah itu kan majoriti daerah mazhab Hanafi. Boleh tak kita sesatkan dia? Tak boleh. Kerana itu adalah khilaf mu'tabar. Betul tak? Khilaf mu'tabar tak? Khilaf mu'tabar. Apabila khilaf mu'tabar, kita tak bolehlah sesatkan dia. Hanya sebab kita tak biasa, kita kata tak boleh. Ini contoh dia. Saya bagi contoh. Tapi kalau ada thariqah, nama je tarikat, tapi dalam isinya dia kata solat 5 waktu ni tak wajib. Tak wajib. Oh, tak payah solat. Tak payah. Kita ni dah kenal Allah. Bila dah kenal Allah, macam ni lah. Dah kenal Allah, tak payah solat dah. Tak payah puasa dah.
Sebab kita setiap saat kita ingat Allah. So bila ingat Allah ni dah tak payah solat. Golongan macam ni yang dimaksudkan ini sesat lagi menyesatkan. Dah tak payah ada ibadah, ini salah. Tapi kalau justru di dalam tarekat itu ibadah dia kuat. Solat bukan hanya 5 waktu. Solat ni selain yang fardu 5 waktu, dia solat sunat qabliyah subuh. Dah macam wajib dah. Solat subuh qabliyah ba'diyah. Solat asar qabliyah juga. Solat maghrib qabliyah ba'diyah. Solat isyak qabliyah ba'diyah. Qabliyah tu sebelum, ba'diyah tu setelah. Lalu semua sunat-sunat yang lain, duha, isyraq, syuruk. Solat apa lagi? Sunat apa lagi? Solat sunat awabin ba'dal maghrib. Tahajud, witir. Tahajud tu bukan sikit tuan-tuan, 20 rakaat setiap malam. Dah macam tarawih tiap malam. Tapi bukanlah tarawih, solat tahajud. Semua solat dia solat. Baca Al-Quran minimum 2 juz, 3 juz. Baca lagi wirid-wirid yang banyak. Hizib Nasr, Hizib Bahar, Hizib Nawawi. Salawat bin Mashish, Dalailul Khairat. Kitab Dalailul Khairat ni kitab terkenal di alam Melayu. Burdah, Madih al-Burdah, Qasidah Burdah. Ini diterjemahkan oleh Syekh Wan Daud Al-Fatani. Ada manuskrip dia. Ini semua dia baca tiap-tiap hari, diamalkan. Berarti pagi sampai malam pun amalan saja kerana cinta kepada Allah SWT selain melakukan yang fardu. Selain maksud dia masih buat fardu semua dia buatlah. Dia tidak mengatakan bahawa fardu itu sunat. Dia tak kata yang sunat ini fardu. Melainkan ala jalan nazar kalau dia ada nazar. Maka orang seperti ini apa? Ini ulama hebat. Kan? Baik soleh, tak ada masalah. Dia tidak patut dituduh. Dan jangan tuduh orang ni bid'ah. Zaman Rasul tak ada. Selawat-selawat ni tak ada. Ni syirik. Itu salah lah. Kerana yang menuduh itu, dia dah memang anggap bahawa perkara-perkara tersebut sesat. So nak buat macam mana? Dia inilah golongan yang sesat kerana mudah membid'ahkan. Amalan ulama dulu-dulu dibid'ahkan. Ini lebih bahaya. Bukan kerana tarekat itu sesat, tapi kerana tuduhan bid'ah itu yang sesat. Ini contoh dia. Tapi kalau ada orang mengaku tasawuf dan tidak berdasarkan ilmu, mengajarkan perkara yang bercanggah dengan agama, menghalalkan yang haram. Contoh dia apa? Akhirnya pencabulan. Ada report polis, tok guru mencabul murid dia. Ini macam ni tak payah cakap lah. Terus tangkap, report dia lah. Report polis, tangkap, selesai. Ini bukan tarekat, ini merusak nama tarekat. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kena ada naratif yang benar dalam isu ini. Jangan sampai salah faham. Jangan sampai salah faham. Sebab itu tidak ada orang yang boleh berbicara di luar dari fan. Kalau orang tak pernah mengkaji, belajar dan mengaji ilmu tarekat, maka dia pun nanti mungkin akan salah faham dengan istilah. Ibarat seperti orang yang tak pernah belajar ilmu hadis, dia pun salah faham dengan ilmu hadis. Ibarat orang yang tak pernah belajar ilmu tafsir, dia pun salah faham dalam tafsir. Samalah dengan orang yang tidak pernah belajar ilmu tasawuf, maka dia salah faham tasawuf, akhirnya mudah menyesatkan. Ini pun tak boleh. So dia kena ilmu ni kena betul-betul jami' wal mani'. Boleh mengumpulkan dan menolak yang tidak masuk dalamnya. Okey. Yang kedua dan setengah mereka itu beriktikad bahawa seorang hamba apabila sampai kepada martabat kesudahan kasih akan Allah Ta'ala, maka gugurlah daripadanya segala ibadat yang zahir dan ibadatnya itu adalah tafakur jua, maka i'tikadnya yang demikian itu kufur. Ini jelas. Di Indonesia ni ada golongan di Jawa, Pulau Jawa dipanggil dengan kejawen. Kejawen itu apa? Iaitu golongan
Di Indonesia yang mana dia percaya apabila orang itu sudah hudur ilahi, kononnya dia dah mabuk, bukan mabuk cinta pun, buat mabuk cinta lah kita sebut. Kan, merasa diorang ini dah terlalu dekat dengan Allah, maka dah tak perlu untuk solat dah, tak perlu untuk ibadah dah. Tak betul. Justru di dalam hadis qurbun nawafil, dalam hadis man adali waliyan faqad adzantu lahu bil harb, hadis tersebut, barang siapa yang melawan waliku maka aku izinkan dia untuk diperangi. Hadis sahih Bukhari, sahih Bukhari. Hadis itu panjang sekali. Iaitu menceritakan apabila seseorang hamba itu melakukan ibadah nawafil, ibadah sunat seolah-olah seperti wajib. Berarti maksud dia apa? Golongan sufi adalah golongan apabila mereka beribadah terlalu banyak dan terlalu khusyuk, an ta'budallah ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, sampai kepada maqam itu, maka barulah dia sampai pada derajat tahapan tasawuf yang tinggi. Bukan berarti menunjukkan orang tersebut meninggalkan ibadah. Ini kesalahan orang yang menilai, dia ingat bila dah jadi wali maka dia dah tak perlu solat. Itu tak betul. Justru golongan yang jadi wali ini golongan yang tidak mahu berhenti beribadah. Golongan yang memang mencurahkan seluruh umurnya hanya untuk ibadah. Bukan berarti yang dimaksud dengan golongan sufi, ingat, bukan dengan golongan sufi bila dia dah sampai derajat wali dia tak payah ibadah, itu songsang. Siapa yang anggap seperti itu adalah salah. Ini dia tuan-tuan. Jadi pada hari ini banyak, bukan hari ini tak adalah, tak tahulah, tapi di Jawa, Pulau Jawa ada dipanggil kejawen. Memang dia tak solat. Sebab dia kata kau dah ingat Allah, dia tak payahlah solat. Solat tu bagi orang yang lalai terhadap Allah. Ini salah, kufur kerana melanggar ma huwa ma'lum minad-din bil darurah. Melanggar apa yang diketahui dalam agama secara pasti. Yang ketiga tuan-tuan, dan setengah mereka itu beriktikad bahawa seorang hamba apabila sampai kepada martabat kesudahan kasih akan Allah Ta'ala, maka haruslah baginya segala perempuan yang lain dan segala sahaya orang, maka iktikad yang demikian itu kufur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalau hari ini dia bukan macam ni lah. Kalau hari ini dia terbalik. Dia gunakan agama demi kepentingan nafsu sendiri. Ini yang paling bahaya. Kalau saya tanya, orang tanya saya, itu paling senang kena report polis tu je. Kan? Kalau kita cakap banyak macam ni, nanti jadi fitnah. Sebab ini benda yang bahaya. Kalau betul terjadi, report polis. Itu je yang kita boleh buat. Nak buat apa lagi? Sebab kita tak tahu hakikat dia. Betul ke tidak? Dia polis bertindak selesai kerana itu jenayah. Itu adalah jenayah, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi di zaman dulu ada yang merasa bahawa bila dia dah jadi wali, halal bagi dia yang haram. Mana boleh? Zina haram tetap haram. Tak boleh dihalalkan, tuan-tuan dan puan-puan. Sampai bila? Sampai kiamat. Kalau manusia sampai dia mati dah. Kalau kita dah mati, lainlah bebanan taklif tak berlaku pada kita. Tapi antara disiksa dan tidak je lah dalam kubur. Ini. Itu kalau orang dah mati. Kalau orang belum mati lagi, sampai hari kiamat, orang yang duduk di hari kiamat, sampai hari kiamat lah. Berarti syariat tidak akan terangkat. Tapi wujud orang yang berfikir aneh-aneh sampai menganggap benda yang halal, benda yang haram itu menjadi halal. Tidak.
Yang keempat, dan setengah mereka itu beriktikad bahawa harta dunia itu sekaliannya mubah. Ada di kalangan mereka iktikad harta dunia itu semuanya mubah. Boleh curi orang punya. Wish. Bagi anak Adam, kerana Nabi Allah Adam itu bapa segala manusia. Dia percaya sebab apa? Sebab Nabi Adam ni bapa segala manusia dan dia pun bapa dia adalah Adam, maka halal lah. Boleh pula dia bikin. Dan Siti Hawa itu ibu mereka, maka segala harta itu adalah milik bagi keduanya, maka ia jadi bersyarikat. Maksud ia jadi bersyarikat, ia dikongsi bersama antara segala anak cucu Adam dan Hawa, maka sekalian itu iktikad kufur lagi sesat. Sebab apa? Hak orang lain dinafikan. Termasuk yang dikenakan dengan nombor 4 ini adalah golongan komunis. Sebab apa? Golongan komunis, tapi dia tak percaya Adam and Eve, Hawa dan Nabi Adam, tidak. Tapi apa yang mereka percaya? Mereka berpendapat tidak ada kepemilikan pribadi. Yang ada semuanya adalah kepemilikan bersama. Orang yang kerja keras kaya macam mana, harta tu bukan milik dia. Orang yang tak kerja malas, dia pun berhak untuk ambil harta tu. Macam tu. Mana boleh? Kita dah tahu harta rezeki ini ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Allah Subhanahu Wa Taala menentukan, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menurunkan syariat yang mana dalam syariatnya menganggap dan mengiktiraf kepemilikan hak. Dia panggil dengan hak-hak Bani Adam. Hatta orang yang bukan Islam sekalipun, kalau dia ada barang, dia ada harta, tak boleh bagi Islam untuk mencuri daripada dia. Tak boleh bagi orang Islam untuk membunuh dia, mengambil tanpa hak. Kalau mengambil dengan hak, betul lah. Orang yang kena bayar zakat tak nak bayar zakat, sebenarnya kerajaan boleh mengambil dengan paksa. Sebab apa? Sebab itu zakat. Betul tuan. Dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, Al-Ahkam As-Sultaniyah kalangan Imam Al-Mawardi, dia ada wilayatul hisbah. Tugas dia, salah satu dia adalah membentuk AJK Amil. Amilnya pun yang amil zakat. Bila kita ambil zakat kan? Maka bila ada tahu orang kaya dah tanya, dia dah bayar zakat kat belum ni? Duk kira-kira ni ada binatang ternak, ada 1000 ekor kambing. Ni kena bayar zakat. Berapa banyak ni? Dia dikira lah. Dikira berapa ekor yang dia kena ambil. Misalan dia. Atau kena ganti dengan unta. Atau kena ganti dengan lembu dan lain-lain. So boleh bagi dia dipaksa ambil. Inti dia, Islam mengakui hak kepemilikan. Pada golongan komunis, dia kata tak ada. Tak ada hak kepemilikan. Jadi ada yang memperjuangkan macam tu. Sepatutnya orang miskin lah perjuangkan macam tu, sebab dia tak ada harta. So bila dia buat ni, dia hidup senang lah, dia boleh hidup. Walaupun dia tidak ada harta. Ibarat dia kalau ada orang ada ayam keluarkan telur 10 biji, ada orang ayam keluarkan telur 1 biji, maka yang ada 10 biji ni kena bagi sama rata. Bagi 5 kat dia. Contoh dia, biar sama rata. Dia tak boleh ada yang lebih kaya, yang lebih miskin. Ini bukan termasuk ajaran Islam. Kerana ajaran Islam mengakui ada hak pribadi. Lepas itu yang wajib adalah membayar zakat bagi yang dah cukup nisab dan haul. Ini contoh dia. Tapi golongan seperti ini dia menganggap bahawa apa? Bahawa manusia ini sudah tidak memiliki hak kepemilikan, jadi semua harta dia punya. Tak, dia suka buat suka hati dia lah, dia nak ambil harta orang lain. Dia menghalalkan yang haram,
maka golongan ini jelas melanggar apa yang disebut dengan ma huwa ma'lum min ad-din bil-darurah. Ini daripada keterangan Syekh Arsyad Al-Banjari daripada muka surat 51. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan masuk dalam perbincangan i'tiqad kaum auliya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.